Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Kerana takwa adalah merupakan jalan yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat, untuk kita sampai mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla dan meraih syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perjalanan kita ini banyak godaan-godaan dan cabaran. Godaan miskin, ramai orang boleh sabar. Tetapi godaan kaya, ramai orang rebah ataupun tersungkur. Maka kita sebagai seorang mukmin, dua sifat mesti ada. Yang pertama, kalaulah kita senang, kita syukur. Dan kalau kita susah, kita sabar. Itulah sifat orang mukmin. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 30 Disember 2022 bersama dengan 6 Jumadah Tsaniyah 1444. Tajuk yang diberi kepada kita, tahun yang bermanfaat, muhasabah amalan kita. Adakah ianya layak untuk dijadikan aset bekalan ke akhirat, atau ianya akan mengundang bala yang menanti dalam kubur dan juga di akhirat. Para jemaah sekalian, qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Surah Al-Kahfi ayat 103, 104, yang saya rasa sebahagian besar di kalangan jemaah telah membaca surah Al-Kahfi pada hari ini. Dan jangan lupa yang belum baca, kita ada masa lagi sehingga maghrib, mana kita ada dalam beberapa jam lagi peluang untuk kita baca. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahukah kami khabarkan kepada kamu tentang orang yang paling rugi dalam pekerjaannya? Ini kita nak muhasabah, kita takut kita masuk di kalangan orang yang kerjanya berat, gaji tak ada. Buat kerja banyak tapi pahala hancur. Rugi kita. Siapakah mereka itu? Iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Dia buat kerja banyak tapi tidak mengikut SOP yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surah As-Saff, hal adullukum ala tijaratin, Allah tanya kita, nak ke tidak aku tunjuk pada kamu perniagaan yang tak rugi? Kata di para ulama tadabbur, at-tijaratu ma'allah, perniagaan kita dengan Allah bermula dengan ikhlas. Tak ada hak ni, kita akan kecewa, kerugian di akhirat esok. Kerjanya berat, orang kata letih saja, tak ada pahala. Na'udzubillah. Maka orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini dengan dua sebab sia-sia. Yang pertama, dia tidak ikhlas. Yang kedua, amalannya tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang mereka menyangka bahawa
Mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Kita ingat hak kita buat ni comel dah. Kita buat ni rasa lawa molek dah tu. Rupa-rupanya tak ikut SOP yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu tidak ikhlas yang pertama. Yang kedua, tidak mutaba'atun Nabi, tidak ikut apa yang digaris pandukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, di antara seruan kita pada hari ini iaitulah kita sentiasa berwaspada, berhati-hati dalam menempuh liku-liku perjalanan hidup yang bersifat sementara, yang bersifat kita mencari tempat untuk kita perbanyakkan bekalan agar kita tidak terpesona, terpedaya dan tertipu dengan keindahannya. Karena itulah para ulama mengatakan dunia ini adalah bahan ujian Allah terhadap manusia. Ia seperti air masin. Orang yang nasallallahu alaihi wasallam terperangkap terbalik laut ke lemah dalam laut, dia minum air. Tapi makin diminum air, makin dahaga dan tidak puas-puas. Itulah dunia ni. Makin kita dapat banyak, makin kita tak kedah, makin kita tak sedar, makin tak insaf. Sehingga Nabi buat bandingan analogi yang mudah untuk kita faham. Nabi mengatakan, lau kana li ibni adam wadiyan min zahabin labtagha salisan. Kalau manusia ni ada dua lembah emas, dia ada dua lomba emas, dia akan nak yang ketiga. Tak cukup. Wala yamla'u fahabnat adam illa turab. Nabi kata tak penuh mulut anak Adam tu kecuali masuk tanah. Bila mati. Allah nasallallahu salamata wal afiyah. Maka para jemaah sekalian, kita hidup di dunia ini jangan sampai dilekakan, dilarakan oleh harta benda kekayaan, dilarakan oleh anak isteri, oleh kawan-kawan, member-member. Maka sesiapa yang dilarakan oleh semuanya itu, terperangkap kita dengan harta, terperangkap dengan pangkat, dengan kedudukan, akan tergolong bersama-sama orang yang rugi, wal'iyazubillah. Para jemaah sekalian, hari-hari bertukar ganti. Tahun ni kita duduk di tahun 2022. 2 hari lagi 23. Kita pun sengih-sengih lah setiap kali tukar tahun kak, buat kek selalu. Kita tak ingat. Buat kek untuk apa? Untuk nak menyatakan kita semakin tua, semakin dekat dengan alam kubur, semakin mendapat kad jemputan daripada malakul maut. Ni dak hari jadi, hari ulang tahun perkahwinan, ustaz ke ustaz ke, Tok Haji kau Tok Lebah duk main berdakap dalam Facebook, suak bini. Allahu Akbar. Tak opuknya kita rasa sebahagian daripada perangai orang-orang kita. Oh, dia kata ustaz, kau duk main Facebook lah. Tu kerja orang muda tu. Dia patut duk komen ke orang. Kita kata dak, ini alat media ini. Alat untuk mendekatkan kita kepada Allah. Untuk mencari maklumat. Bukan untuk membuat tuduhan-tuduhan jahat. Dan bukan juga untuk menayang-nayangkan. Kadang-kadang kita sedih, hak dia tayang tu bini dia, tak apalah, bini dia. Tapi gambar dia ambil tu tak untuk aurat, pak lengan nampak. Hati-hati tuan-tuan, jangan kita yang menjadi menyebarkan aib keluarga kita sendiri, yang suami bapa akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hari-hari bertukar ganti dengan pertukaran malam dan siang, penuh dengan peristiwa dan kejadian. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang penuh dengan peristiwa. Kemenangan, ada kala penang, ada kala kalah. Ada kala kita membangun, ada kala kita hancur. Kami gilirkan di antara manusia supaya manusia beringat. Waktu kita duduk di bawah, kita jangan duduk jolok sangat orang di atas. Nanti kalau kita naik atas, orang bawah jolok juga. Nah, itu masalah.
Sepatutnya bila kita di bawah, di waktulah itu kita muhasabah, kenapa aku tidak dapat kemenangan? Kita muhasabah, kenapa aku tidak kaya? Kenapa aku macam-macam aku? Ini tidak kita nak mempersalahkan takdir, salahkan orang itu orang ni. Akhir sekali kita yang kecewa sebab tidak mendapat apa yang kita nak. Terlupa kita kepada peringatan Allah Azza wa Jalla kepada kita tentang qada dan qadar. Para jemaah sekalian, kita berada hari ini 30 Disember. Baru 2 hari lepas, 3 hari lepas, kita lalu 1 hari orang menyambut bergembira dengan hari kelahiran. Sebahagian daripada mereka mengatakan anak Tuhan. Kita pun tergedik-gediklah tupai sama. Jangan. Jadi waktu orang sambut hari, kita kata ini hari toleransi. Mari awal tahun pula ini hari kegembiraan. Kita mengatakan para jemaah sekalian, kita ada identiti sendiri. Bagaimana kita nak mengantar tahun dan mengambil tahun yang baru, supaya setiap yang berlaku itu menjadi ibar, menjadi pengajaran, menjadi ibrah. Setiap kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Contohnya dalam tahun 2022 ini. Kalau saya nak senarai sini panjang, sudah pasti tuan-tuan yang paling kuat kita ingat pada tahun ini iaitulah berakhirnya Covid. Itu pun kata nak mari pula di kawasan China mana tu naik balik, kita berdoa kepada Allah SWT supaya tak mari. Kemudian mari peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam negara kita. Macam-macam peristiwa berlakunya PRU15 yang mendedahkan tembelang orang tu orang ni, kita mengatakan ini satu peristiwa. Dalam bulan ni pula mari pula banjir. Yang kita pun tak sangka banjir naik di tempat-tempat yang mereka pun tak sangka. Karena itu saya peringatkan saya dan tuan-tuan toke-toke tanah. Sedap dia. Lepas kita banjir sini 2014, orang nak jual tanah di belakang tu, dia tulis tanah bebas banjir. Belak mari dalam hati kita, sombong awak. Allah Ta'ala hantar banjir tak semestinya lalu sungai. Mungkin air hujan mari dia sebab kat situ banjirlah rumah awak. Kalau nak MP juga berhati-hati kita. Kita kata kawasan ini setakat ini tak kena banjir. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Bagus. Jangan tunjuk sombong dengan Allah. Harga tanah ini naik sebab kawasan bebas banjir. Mana kau tahu? Tuan-tuan pergi melawat tempat-tempat banjir yang kena sahabat-sahabat kita. Dia kata tak pernah naik sini Ustaz. Tak pernah naik. Kata tak pernah naik pun dia air mari naik lah dia. Untuk rekod tuan-tuan, pada minggu lepas, di antara yang mencemaskan masjid kita ni, air dah naik daripada belakang kubur tu, litah marisin dah pada waktu zuhur hari 19 tu. Kita duduk mikir, ya Rabbi ya Karim, minta selamat lah pada dah tu. 2014 pun tak habis lagi ni. Jadi Alhamdulillah, dengan doa tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala selamatkan kawasan kita. Sebab itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hawalaina wala alaina. Bila kita tengok ya map keluar jangkaan hujan masuk dalam grup kita, kita doakan, ya Allah, sekarang ni angin menuju ke kawasan kami, tapi dengan kuasa-Mu ya Allah, hawilha, tukarkan angin ini ke tempat yang tidak membinasakan kampung kami dan juga sahabat-sahabat kami. Boleh je kita doa. Semua itu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tawaduk dengan Allah, Allah Ta'ala akan berinteraksi dengan kita dengan rahmat dan limpah kurnianya, insya-Allah. Jangan sombong, kawasan bebas banjir. Mungkin buat rumah tahun yang pertama tenggelam banjir. Kita nak kata apa? Saya bukan nak doa, tapi memperingatkan kita bahawa semua perkara yang Allah sebut ini adalah di bawah kuasa Allah, di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita di akhir tahun, di awal tahun, salah satu daripada perkara isu yang dibangkitkan di akhirat esok tentang umur kita. Umur kita ni akan dipersoalkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la tazul qadama 'abdin. Bila kita bangkit di akhirat esok, semua kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kaki tak boleh berganjak, tak boleh melangkah
sehingga yus'al an arba'i khisal, akan ditanya 4 perkara. Di antaranya umur dia, umur yang kamu ada tu, kamu habiskan untuk apa? Kemudian dia tanya tentang masa mudamu, buat apa? Dia tanya tentang harta kita ambil di mana dan belanja di mana. Lepas ni insya-Allah kita lepas. Tapi kalau tak lepas, apa yang kita nak jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadis itu panjang. Saya ambil mafhum supaya tidak panjang khutbah kita ni. Maka para jemaah sekalian, bercerminkan pada penghidupan kita di tahun yang lalu, tahun lepas. Jika ternyata di tahun lalu banyak benda yang melekakan, banyak benda salah kita buat, maka pada tahun ini bersegeralah mengubah sikap dan kelakuan kita supaya kita menjadi orang baik, bertakwa dan banyak mengerjakan kebaikan. Kan itu, bila kita bangun daripada tidur, tuan-tuan tengok dalam Perisai Muslim tu ada bacaan. Bila kita sedar daripada tidur, di antara doa yang Nabi kita aja, alhamdulillahilladzi afana fi jasadi wa radda ilayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah memberi afiat kepada tubuh aku. Allah hantar balik nyawa kepada aku. Wa azina li bi dzikri, Allah izinkan untuk kita berzikir. Syukur kita kepada Allah kerana ada peluang untuk kita menambahkan ibadat. Ini sedar tidur tak ada kerja lain, buka handphone cari WhatsApp, hak jumpa tengah malam tadi, atas habis dalam grup, duk petenah kepada orang. Kita mengatakan cukup-cukuplah pakcik-pakcik, tok-tok ayah, kubur sudah panggil, peringatan di atas kepala penuh dengan uban. Tak cukup lagi duk main WhatsApp, duk hantar mari fitnah-fitnah kepada orang. Yang kita sokong, yang tak sokong pun, yang menang sudah menang, yang kalah sudah kalah. Kita yang selisih ni tetap akan dipersoalkan oleh malaikat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Di antara sifat takwa kita kepada Allah iaitulah kita bermuhasabah. Siasat diri kita. Audit diri kita, bukan audit orang lain. Kita sibuk cari kesalahan orang tapi tak cari salah kita. Kita banyak bersalah dengan Allah Azza wa Jalla. Jauh kita dengan Allah. Allah suruh kita solat main-main je, tak jaga betul-betul. Suruh Quran pun tak mengaji. Jadi muhasabah, menghitung diri dan menilai perkara-perkara yang telah kita lakukan dalam hidup kita, berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita berada di atas landasan yang benar? Apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita? Berapa banyak bekalan amalan yang kita telah sediakan untuk ke akhirat? Sejauh mana peranan kita dalam mendidik anak-anak supaya dia menjadi orang yang soleh? Segala kesilapan dan kesalahan kita yang lalu, hendaklah kita perbetulkan dengan segera. Kita kena buat perubahan pada cara dan corak kehidupan kita kepada yang lebih baik, dan pastikan bahawa kita sentiasa berada di atas jalan yang benar. Maka kata ulama salaf, jalan yang benar itu hanya melalui 2 jalan. Yang pertama ikut Quran, iaitu ikhlaskan amal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.